Jadi Syekh Ibrahim Al-Khawwas ni macam kita dah bincang tadi. Dia ialah ulama kurun ketiga. Maksudnya dia ulama yang awal. Ulama sufi yang amat awal. Jadi Syekh Ibrahim Al-Khawwas ni dia ialah qudwah kepada kita dalam masalah tawakal. Tawakal ni maknanya bergantung 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia tinggalkan semua sebab-sebab dunia ni, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai contohnya kita baca satu kisah Syekh Ibrahim ni. Syekh Ibrahim Khawwas radhiyallahu anhu. Satu ketika dia pergi ke Mekah. Jadi semasa dia dalam perjalanan sampai kepada sempadan kota-kota Mekah tu, maksudnya jauh lagi sampai kepada sempadan tanah haram tu, maka dia tadi terjatuh. Maksudnya dia tengah berjalan, dia tak larat nak jalan kerana tersangat dahaga. Maksudnya kisah dia latihan tawakal dia orang ni. Maksudnya dia macam kita dah, macam contohnya kita nak musafir sebulan, kita dah siap perbelanjaan sebulan. Sebab kita merancang perbelanjaan sebulan, oh mesti banyak ni, jadi kita bawa duit banyak tu. Tapi yang macam syekh-syekh ni, apabila dia bincangkan tentang tawakal ni, maksudnya dia kata, kenapa pula aku nak merancang? Dia kata Allah Ta'ala tak mampu ke nak memelihara aku? Jadi kebanyakan daripada dia orang ni keluar daripada kehidupan normal manusia biasa ni, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi antara syekh yang paling kuat menzahirkan tawakal ialah Syekh Ibrahim Al-Khawwas yang sedang kita baca ni. Jadi contohnya macam mana dia orang ni punya tawakal. Contoh macam ni, maksudnya dia keluar berjalan dan tak ada makanan dah, makanan pun tak ada, minuman pun tak ada. Dan kita maklum lah, Arab Saudi tu padang pasir, negara yang amat panas. Jadi dia sampai kepada keadaan terlampau haus sehingga kan jatuh. Maksudnya dia nak berjalan pun dah tak larat, dia jatuh. Dan dia ceritakan tentang diri dia. Jadi apabila dia dah terjatuh hampir nak pingsan tadi, tiba-tiba dia rasa ada air. Ada air datang ke mukanya. Dan lepas tu dia rasa sejuk pada dadanya. Jadi apabila dia rasa macam tu, maka dia buka matanya. Maka dia melihat manusia yang amat cantik di atas kuda berwarna kelabu, yang memakai baju berwarna hijau, jubah, pakai jubah hijau dan serban berwarna kuning. Dan di tangannya ada satu bekas air. Dan dia kata bekas air yang dia tengok tadi tu dibawa daripada emas ataupun daripada batu permata. Lalu dia bagi bekas air tu, dia bagi minum. Inilah tawakal yang dia nak bagi tahu tu. Maksudnya kalau kita kata orang ni mesti tak betul ni, bunuh diri sebab tak bawa air ataupun tak menyediakan bekalan yang cukup. Tapi pada dia benda tu tak apa kan, sebab mereka tadi melatih bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi sampai kepada keadaan yang terdesak tu, bergantunglah kepada Allah. Jadi Allah hantarlah dia punya kekasihnya datang. Jadi dia bagi minum air. Maksudnya dia jarak dia jauh lagi, ada dalam 100-200 km nak sampai ke Mekah Madinah tu. Dan apabila orang yang naik atas kuda tadi tu dengan jubah hijau tadi dah bagi minum air, orang tu kata kepada dia, irtadif khalfi, naik belakang kuda aku ni. Dan apabila dia naik, sekelip mata saja dia bergerak. Lepas tu orang tu tanya, sekarang kamu dah sampai ke mana? Maka dia kata, sekarang kita telah sampai ke Madinah Nabi Muhammad SAW. Lepas tu apabila dah sampai ke Madinah, maksudnya orang tu pertama bagi dia air, kedua orang tu tompangkan dia naik kuda sekelip mata sampai ke Madinah. Lepas tu bila dah sampai Madinah, dia kata boleh turun lah. Jadi orang atas kuda tadi tu yang bawa air tadi kata, inzil, turunlah, waqra' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salamah. Dia kata tolong sampaikan salam. Dia kata sampaikan salam aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia bagi tahu siapa aku ni. Aku yang datang. Dia kata akhuka Ridwan yaqra'u alaika salam. Aku ialah malaikat Ridwan, malaikat penjaga syurga, datang menolong kamu kan. Lepas tu sampaikan kamu kepada Madinah Nabi Muhammad SAW. Dan aku minta kamu sampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kisah Ibrahim Al-Khawwas, pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya nak bagi tahu, bila kita bergantung kepada Allah, Allah hantarlah dia punya
kekasih-kekasihnya, dan yang datang sekarang ni ialah malaikat Ridwan. Cuma itu yang nak dilatih kan, maksudnya di dalam tarekat ni pergantungan dari tu. Tapi itu kemudian lah akan datang, mungkin penulis akan bincang kemudian. Cuma ni kebetulan ya, apabila kita membincangkan kes Syekh Ibrahim Al-Khawas ni, ini salah satu kisah yang diriwayatkan daripada Syekh Ibrahim. Dan Syekh Ibrahim ni dia bagi tahu, dia kata ada dua. Maksud kita tengah berjalan di atas tarekat ni, syaitan tu dia ada dua tali pengikat yang sangat kuat ni. Maksud tali ikat yang pegang kaki kita tak boleh berjalan di atas tarekat. Jadi Syekh Ibrahim Khawas kata ada dua perkara yang syaitan paling kuat mengikat manusia daripada berjalan di atas sirat mustaqim. Dua perkara tersebut ialah khauful faqri, takutkan kefakiran. Maksudnya, nak beribadat tak boleh, kena buat benda ni. Oh, nak tinggal tak boleh, nanti kan macam mana nak makan. Oh, ni masalah, nanti tak boleh buat. Jadi dipanggil khauful faqri, takutkan kefakiran. Lepas tu satu lagi perkara, maksudnya tipu daya syaitan. Yang kedua ialah at-tama'u, ketamakan. Maksudnya tak cukup-cukup. Maksudnya ada satu nak beli dua, ada dua nak beli tiga, ada tiga nak beli empat. Dah ada yang elok nak tukar lagi, dah ada lagi nak tukar lagi. Jadi sampai bila dah tak habis. Jadi penulis, jadi Syekh Ibrahim Khawas kata sekiranya kita masih terikat dengan takutkan kefakiran dan dia at-tama'u, ada sifat tama', maka orang tadi sebenarnya terikat, tak boleh berjalan di atas sirat mustaqim, tak boleh menuju pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang penulis nak bagi tahu sekarang ni, maksudnya apabila dibincangkan takutkan kefakiran tadi tu, maksud tu datanglah ujian. Macam mana pula nanti tak ada harta, macam mana isteri, nanti anak dia besar macam mana, dia nak duduk di mana, dia nak makan apa, nanti kalau aku mati dia nak tinggal di mana. Tu semua datanglah ujian tu. Jadi selagi ada fikiran, gangguan, was-was kefakiran tadi dalam kepala, takutkan kefakiran tadi, maka orang tu tak boleh berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lagi teruknya ialah sifat tamak tadi lah, tak cukup-cukup mencari dunia. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada kita apabila kita membaca riwayat hidup kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala ni.